Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah beberapa keputusan yang kita sudah dengar, sehingga hari ini status-status ahli politik, status-status DUN, dan semuanya, calon pun sudah banyak yang keluarkan calon mereka di media sosial, nama-nama yang mereka naikkan di media sosial. Dan terdapat berita yang kita sudah pasti buat kita terkejut, yang dikatakan Najib boleh berkempen kah atau tidak. Nah, jawabannya setelah Ketua Pengarah Penjara mengeluarkan kenyataan yang dahsyat mengejutkan kepada semua ahli politik, khususnya UMNO dan juga Najib sendiri. Najib memang tak dibenarkan untuk berkempen PRU 15 sebab dia adalah banduan dan dia tak ada kuasa langsung. Jadi kenapa masih ada penyokongnya yang ingin Najib keluar untuk berkempen, sedangkan nak ke parlimen saja pun sudah ditolak. Tetapi ada berita susulan. Selepas Ketua Pengarah Penjara membuat kenyataan ini, kini tiba polis di Raja Malaysia pula membuat satu kenyataan yang sangat mengejutkan, maha mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kita tahu Ketua Pengarah Penjara sudah buat satu keputusan ini ataupun telah mengumumkan kenyataannya semalam berkenaan dengan persoalan Najib untuk keluar berkempen, dan sah memang ditolak. Najib sudah tidak ada kuasa. Tapi dengan berita ini pula, polis di Raja Malaysia, lebih 94.000 anggota pegawai polis di Raja Malaysia siap siaga hadapi PRU 15. Bermakna ini bukan lagi main-main. PRU 15 bakal diadakan dan semua pihak sudah bersedia, termasuklah pihak polis di Raja Malaysia. Ketua Polis Negara sendiri, Akhril Sani Abdullah Sani, berkata, jumlah itu adalah sebahagian daripada keseluruhan 120.557 warga pasukan PDRM yang akan ditugaskan bagi penugasan berkaitan perjalanan pilihan raya, seperti dinukil daripada BH Online. Kita mengambil maklum pengumuman oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahwa Parlimen ke-14 bubar pada 10 Oktober bagi memberi laluan kepada PRU 15. PDRM akan bekerja sama erat dengan semua agensi, terutamanya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, bagi memastikan proses pemilihan demokratik di negara ini berjalan dengan lancar. Seperti yang kita tahu, untuk support menyokong sistem demokrasi di Malaysia, rakyat Malaysia, keluarga Malaysia kena mengundi. Itu adalah cara untuk menyokong demokrasi di Malaysia. Pada masa yang sama juga, persediaan sudah diaturkan oleh polis di Raja Malaysia untuk berganding bahu dengan lain-lain agensi penyelamat bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana alam tempo berlangsung PRU 15 kelak, katanya dalam kenyataan. Bermakna, Ketua Polis Negara juga Akhril Sani bersedia bahwa PRU 15 pada ketika ini yang berisiko akan diadakan semasa ataupun waktu banjir ini. Jadi Ketua Polis Negara sudah beri amaran untuk bersedia. Mereka sendiri sudah siap siaga untuk menghadapi PRU 15 dalam keadaan banjir. Dan adakah ini salah satu kekecewaan rakyat untuk mengundi dalam keadaan yang tak selesa? Dalam pada itu, Ketua Polis Negara juga berkata, polis meminta kerjasama semua pihak bersama-sama memainkan peranan supaya proses pilihan raya berlangsung tanpa sebarang insiden tidak diingini. Bermaksud, kalau begitu semua pihak perlu bekerja sama memainkan peranan supaya PRU 15 tidak ada berlangsung dengan tidak ada sebarang insiden ataupun perkara buruk. Jadi kalau banjir, bukankah itu adalah perkara buruk? Dan bagaimana rakyat nak mengundi jika terperangkap di rumah ataupun banjir besar? Kita tidak mendoakan banjir besar, tetapi kita harap semoganya semua dipermudahkan. Sebagai anggota masyarakat yang matang dalam menghadapi skenario politik, usaha semua pihak untuk mengelak daripada menyentuh
perkara sensitif amat diperlukan. Polis di Raja Malaysia komited dalam menjalankan penugasan bagi memastikan keselamatan dan ketentraman awam sentiasa terpelihara. Itu adalah pengumuman terkini yang sangat mengejutkan dan juga sangat penuh dengan kepimpinan daripada Ketua Polis Negara kita, Akhlil Sani Abdullah Sani. Semoga beliau sentiasa sehat dan semoga semuanya dipermudahkan dalam kita bersedia menghadapi PR15, terutamanya kepada agensi dan pihak-pihak yang terlibat termasuklah PDRM. Semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat, yang lebih terkini berkenaan dengan politik di Malaysia. Semoga PR15 dipermudahkan. Sudah tentu jika Anwar Ibrahim mendengar ini, beliau akan terkejut dan mungkin marah dan mungkin juga menangis. Dalam pada itu, enggan bubar DUN, Zahid Hamidi dakwa pula Pakatan Harapan yang tamak kuasa. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempertikai dakwaan pihak pembangkang yang menggelarkan Barisan Nasional sebagai tamak kuasa kerana meminta pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan. Memetik laporan daripada Awani, sebaliknya, Ahmad Zahid pula yang mengatakan bahawa pihak pembangkanglah merupakan gabungan politik tamak kuasa kerana enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN yang dikuasai mereka hanya kerana ingin terus kekal mempertahankan kuasa. Enggan menyerahkan kembali hak dan mandat rakyat untuk memilih sebuah kerajaan baharu kerana bimbang tidak dapat kekal sebagai kerajaan dan sanggup menyebabkan pembaziran untuk mengadakan pilihan raya negeri secara berasingan gara-gara khawatir untuk kehilangan kuasa. Barisan Nasional jika tamak kuasa seperti mereka boleh tidak membenarkan negeri yang ditadbirnya tidak membubarkan DUN, namun bukan itu tujuan politik Barisan Nasional. Alasan risiko banjir besar juga sudah tidak lagi relevan sekiranya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRU15 berlangsung sebelum pertengahan November depan. Dalam pada itu, Ahmad Zahid menggesa rakyat untuk menolak gabungan parti yang didakwa tamakan kuasa serta tidak mempedulikan masa depan rakyat dan negara hanya kerana untuk menjaga kepentingan politik. Terdahulu, pihak DAP menghormati keputusan pembubaran parlimen yang dibuat. Namun, kekal dengan pendirian untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri yang melibatkan 3 negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. BN jika tamak kuasa seperti mereka boleh tidak membenarkan negeri yang ditadbirnya tidak membubarkan DUN. Namun bukan itu tujuan politik Barisan Nasional. Alasan risiko banjir besar juga sudah tidak lagi relevan sekiranya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRU15 berlangsung sebelum pertengahan November. Adakah ini adalah tarik rasmi juga untuk PRU15 di mana bakal berlangsung sebelum pertengahan November? Apapun tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda setuju Ahmad Zahid adalah Presiden UMNO adalah ahli politik paling berkuasa di Malaysia pada ketika ini? Ini bakal mengejutkan pengurusi Pakatan Harapan, di mana kenyataan daripada Pakatan Harapan sebaliknya. Mereka kata BN yang tak fikirkan rakyat, pentingkan diri, hanya nak menang. Tapi ada juga mengatakan Zahid Hamidi kenapa takut PRU pada tahun hadapan, kenapa menggesa Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen, kenapa nak PR15 diadakan pada tahun ini. Semua ini ditentukan dengan pemikiran Anda, cara Anda berpikir. Yang pasti kita hanya menantikan keputusan PRU15. Jika Ahmad Zahid Hamidi naik, kita tidak boleh buat apa-apa. Tapi kepada semua rakyat Malaysia yang menyokong Zahid Hamidi, yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan menyokong siapa-siapa pun, semua undian adalah di tangan Anda. Walaupun mungkin mustahil beliau tidak memberikan watika calon kepada Ismail Sabri, yaitu Zahid Hamidi, yang mungkin mustahil beliau tidak memberikan watika calon kepada Ismail Sabri.
Apa yang disebut di sini adalah kuasa memberi watika itu adalah keistimewaan yang dimiliki selaku Presiden UMNO dan pengurus CBN. Kalau tak diberi watika calon, berarti bye-bye lah untuk bertanding lagi dan terlepaslah dengan sendirinya, terlepaslah semua jawatan yang ada dalam kerajaan. Tambahan lagi kepada menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen yang pernah mengkritiknya secara terbuka, mengadakan sidang media, membalunnya tanpa segan silu atau sehingga sekarang masih tidak sebulu dengannya, tentu mereka mula susah hati dan rasa gelisah. Bermakna memang ada betulnya juga kali Zahid Hamidi adalah lelaki politik, ahli politik paling berkuasa di Malaysia. Namun bagi yang tebal muka dan gairah mahu bertanding, tambahan lagi kerana belum puas menikmati kedudukan dalam kerajaan, tidak mustahil ada di antaranya tanpa segan-segan mula menghimpit dan mendekati Zahid. Tanpa jawatan dalam kerajaan, bahkan masih berdepan 47 kes dalam perbicaraan, bertukarnya kedudukan Zahid Hamidi menjadi orang paling berkuasa ketika ini adalah suatu pencapaian yang sangat menakjubkan Presiden UMNO itu. Apapun kita berdoa agar semuanya dipermudahkan untuk PRU 15.